Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini dapat sekali lagi kita berhimpun dan berkumpul di dalam masjid yang mulia ini, dan alhamdulillah sama-sama kita dapat duduk di dalam majlis ilmu, khususnya dalam program Al-Kuliah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih jua Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki yang halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat. Masih jua diberinya nikmat makan, pakai, kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh daripada sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang begitu besar, yang mana saya nak bincangkan ini pun saya rasa takut dan gerun, iaitu tajuknya ialah Ramadanku yang terakhir. Saya sebenarnya tak berani. Siapa berani angkat tangan? Seorang pun tak berani, aku pun tak berani juga. Maknanya ini satu tajuk yang besar, iaitu disebut sebagai Ramadanku yang terakhir. Agak-agaklah kalau kita fikir daripada sudut fizikal, kehidupan kita ni agak-agak sampai tak akan datang. Sampai tak akan datang? InsyaAllah sampai. Semua dia menjadi insya-Allah sampai tak? Insya-Allah sampai. Panjang umur tu insya-Allah. Ya. Dan apabila kita sebut tentang Ramadan ini, maka Ramadan ini disebut juga sebagai satu bulan yang mulia, dan juga disebut juga sebagai satu bulan yang azim, iaitu yang besar. Dan begitu juga bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sampai saja bulan Ramadan, maka Nabi SAW berpesan kepada kita satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka Nabi sebut, inna ramadana syahrun iftaradallahu azza wa jalla siyamahu, bahawa sesungguhnya bulan Ramadan ni adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Dalam 12 bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran, bulan Ramadan sajalah yang Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Sebab itu Allah datangkan perintah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini yang Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman? Kita semua. Telah diwajibkan di atas kamu untuk berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maknanya Allah perintahkan kepada kita ini berpuasa bukan hanya kepada diri kita, tetapi pada umat-umat terdahulu, umat Nabi Daud, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa. Maka tatkala itulah semua pada umat-umat yang terdahulu telah Allah perintahkan kepada mereka itu semua berpuasa seperti kita, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat daripada sudut sejarahnya, maka perintah puasa ini telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada hari Isnin, bertepatan pada bulan Syaban pada tahun kedua Hijrah. Sebab itu kita bersyukur
Nabi SAW datang kepada kita dan membawa satu perintah yang besar, iaitu disebut sebagai perintah puasa. Agak-agaklah bila mana kita dengar perintah Allah Ta'ala ni, agak-agak bagaimana perasaan kita? Gembira ke duka cita? Gembira, Betul, gembira. Tetapi kadang-kadang kita tengok, bila mana nak masuk bulan Ramadan ni, kita dah cakap dah, makan. Cepat, nanti minggu depan dah tak boleh makan. Agak-agak gembira ke sengsara tu? Ya? Makan. Nanti besok dah tak boleh makan dah. Besok dah tak boleh minum banyak-banyak. Ya? Maka sesungguhnya tetekala itu, kalau kita lihat, adakah kita gembira ataupun tidak? Saya nak bagi contoh hari ni, Siapa nama Pak Ali yang kat dengan? Seorang pun tak ada nama Pak Ali. Okey, tak apa. Katakanlah Pak Ali itu dijemput oleh seorang raja. Kata raja pada Pak Ali, "Wahai Pak Ali, kau datang ke istana kejap." Maka waktu itu Pak Ali pun datang. Sebelum Pak Ali datang, Pak Ali dah siapkan dengan pakaian yang cantik sebab dia nak menghadap raja, betul? Betul eh? Bila mana tetekali itu dijemput dia datang ke istana, maka Pak Ali pun bertanya kepada raja, "Wahai tuanku, kenapa tuanku panggil Patik datang?" Lalu dijawab oleh raja itu, "Wahai Pak Ali, saya jemput awak datang ni, saya nak bagi perintah." "Apakah perintahnya tuanku?" "Wahai Pak Ali, awak nampak motorkar saya tak? Awak cuci? Boleh?" Maka dengan segera kata Pak Ali, "Boleh tuanku, tak ada masalah tuanku." Maka tetekala itu Pak Ali pun basuhlah kereta, cuci kereta tuanku. Bukan hanya cuci, digosok sampai kilat. Lepas tu dia pun menghadap tuanku, "Tuanku, saya Patik sudah cuci motorkar tuanku." Lalu kata tuanku, "Wahai Pak Ali, saya tak bagi upah tau." Lalu dijawab oleh Pak Ali, "Tuanku, kalau tuanku nak bagi upah pun Patik tak nak. Patik nak balik je. Terima kasih banyak tuanku." Maka baliklah Pak Ali itu dekat masjid PPD Soi. Setahun dia cerita kepada masyarakat kat sini, "Aku raja panggil suruh cuci kereta dia." Nampak tak? Setahun tak habis tahu cerita. Betul tak? Sebab gembira, yang panggil tu tuanku, yang beri perintah tu raja. Maka bagaimana peranan kita sebagai orang beriman apabila Allah datangkan perintah kepada kita, iaitu raja segala raja? Bagaimana sikap kita? Adakah kita, "Ya Allah, dah nak puasa dah, ya Allah gembiranya," ke alamak dah nak puasa sekejap aja, lansir rumah yang raya tahun lepas pun tak habis lagi, dah nak puasa semula? Nampak tak? Kesengsaraan. Ini saya nak sebut. Sebab itu bila datang perintah daripada Allah, hendaklah kita rasa gembira. Sebab apa? Yang memerintahkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan antara ramai-ramai penduduk dekat dunia ni, kita yang Allah perintahkan puasa, agak-agak macam mana? Kan senyum kan? Kan gembira kan? Wah, rupanya ramai-ramai manusia ni aku yang kau ya Allah perintahkan untuk berpuasa. Ibu-ibu, ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang saya sebut, iaitu bab berkaitan dengan puasa. Sebab itu kita kena rasa gembira. Dan ingat, bila masuk saja bulan Ramadan ni, kita tahu bahawa Nabi SAW pernah menyebut dalam hadisnya, maka akan dibuka pintu-pintu syurga dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Dan tetekali itulah yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu akan dirantai dan diikat iblis dan syaitan. Kenapa perkara ini Nabi sebut? Nabi sebut perkara ini adalah semata-mata kalau kita nak tahu bahawa sesungguhnya pada bulan inilah sebenarnya kita rasa sebenarnya bila mana kita mengabdikan diri kepada Allah, syurga itu hampir kepada kita. Dan tetekala itulah kita rasa tak nak buat jahat. Kerana apa? Kerana kita rasa neraka itu cukup jauh bagi kita. Dan pada masa sama yang paling besar kalau kita tengok, iaitu syaitan iblis yang ada pada kita ini diikat, dirantai supaya tidak mengganggu kita. Ibu-ibu, ayah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau saya sebut perkara ini agak-agak pernah berlaku tak kat kita? Rasa tak setan atau korin yang ada pada kita tu diikat, dirantai? Rasa tak? Rasa je?
Tak rasa je, Allah kesian kau je. Haji rasa je, setan dirantai. Tak rasa juga, Allah nasiblah kau Saya nak sebut di sini, tanda setan dirantai senang je. Cuba jumlahkan makanan kita satu hari pada hari biasa dibandingkan dengan hari Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam segmen Sunnah Sana Sini bersama saya Fakrul dan kawan saya Fawaz ni. Kami tengah merempit dalam gimnasium ni nak tengok siapa yang lebih laju lagi sebenarnya. Baik, ada sunnah Nabi SAW yang kita boleh buat walaupun ketika kita bersukan ataupun duduk dalam gimnasium ni, Fawaz, kan? Kenapa? Wah, abang tengok yang sebelah. Kenapa? Kalau saya dapat badan je tu abang. Oh, peha macam tu kan. Boy, Perempuan tengok mesti dia orang cakap seksi bang. seksi Tapi macam ni tak seksi ke? Boleh lah bang. Okey, sebenarnya cakap pasal seksi ni bang. Ada satu sunnah Nabi SAW tentang aurat. Sunnah berpakaian sukan yang menutup aurat. Suatu hari seorang sahabat Nabi SAW, namanya Muawiyah bin Haidah, kan? Dia jumpa Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, aurat kami macam mana?" Kan? Nabi SAW sebut, "Ihfaz auratuka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka." Jagalah aurat kamu kecuali kepada isteri-isteri kamu ataupun hamba sahaya kamu. Muawiyah tanya lagi, "Ya Rasulullah, habis itu kalau kami dalam ramai macam mana?" Kan macam sekarang kan, orang ramai kan. Kata Nabi SAW, kalau duduk ramai, pastikan mereka tak nampak aurat kamu. Habis Muawiyah tanya lagi, "Ya Rasulullah, habis kalau kami seorang-seorang kat rumah, kan? Macam mana aurat kami?" Kata Nabi SAW, "Fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas." Allah lebih berhak untuk kamu merasa malu lebih daripada manusia. Dulu dengan duduk seorang-seorang pun kita kena tutup aurat, apatah lagi bila kita duduk ramai macam sekarang ni kan. Okey bang, saya nak tanya abang lah kan. Macam atlet kat luar sana tu, dia orang bersukan pakai ketat-ketat macam tu. Dan yang tu dia pakai yang dia orang untuk sukan macam mana bang? Pakai sukan dia orang tu. Okey, bab ni pun kadang-kadang ada silap faham lah di kalangan orang Islam. Ada orang yang menghalalkan benda yang haram atas nama sukan. Sebenarnya nak pakai apa pun, acara apa pun yang kita sertai, pastikan menutup aurat. Nak bersukan ke, nak masak ke, nak masuk kereta ke, nak pergi office ke, yang penting kita tutup aurat tu je. Kan? Walaupun kita bersukan, mesti kita bersukan tu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hai, nampak dah lembik, nampak kan? Ada nak ketak-ketak macam abang tu. Tak ada pancit oh. Pancit dah. Amboi. Tapi yang ni saya kalah dengan abang lah kan. Oh, bukan kalah lah. Tapi ada satu lagi abang mesti kalah dengan dia. Satu lagi acara apa tu? Kalau abang nak tahu, kita tunggu minggu depan. Tu dia. Okey, insya-Allah. Kalau nak tahu apa acara yang Fawaz memang power tu, insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan dalam segmen Sunnah Sana Sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, sejui. Boleh bang? Sejui. Cuba jumlahkan makanan kita satu hari pada hari biasa dibandingkan dengan hari Ramadan. Berapa kali agak-agak? Saya tak sebut orang lain lah, saya ya. Tengok saya ni kan kurang kurus kan ni saya sebut, saya kurang kurus ya. Okey. Baik. Kalau kita ikut makan, pagi sekali makan, betul. Pukul 10 minum pagi. Sarapan minum pukul 10. Pukul 1 makan tengah hari. Pukul 3 ngeteh. Balik rumah, isteri sediakan minum petang. Dah 5 dah. Betul? Lepas maghrib makan 6. Betul kan? Lepas tu yang ke-7 apa lagi? Lepas isyak tengok lagi, makan lagi. Tengok pula TV. Mana tadi mi yang tak habis membazir pula? 8. Nak tidur, tengoklah sikit lagi, minumlah sedikit, seteguk 2, 9. Terjaga tengah malam, buka lagi dapur tu, ada lagi 10. Yang ke-11 tidak termasuk makanan yang ada di dalam kereta. Betul tak? 11 kali makan, babe. Agak-agak boleh tahan tak? Ini yang jadi ini kesan dia. Nampak tak? Ya? Bayangkan itu sebelum bulan Ramadan. Tetapi bila datang saja bulan Ramadan, berapa kali kita makan?
3 kali je. Sahur, buka, murih. Betul. Kalau bandingkan 11 kali dalam bulan yang lain, 3 kali dalam bulan Ramadan, beza dia berapa? 8 kali kan? Agak-agak 8 kali tu siapa yang makan dekat? Agak-agak lah. Tak mengaku jin juga kena. Asal sakit jin, asal lapar jin, semua jin. Maknanya nafsu kita yang makan. Sebab itu Allah ikat jin, iblis, setan ni tidak mengganggu kita, dan akhirnya kita balik kepada fitrah kita. Makan 3 kali pun cukup. Ya Allah, pantang dengar azan, nak solat, pantang ada tabung lalu. Ada tabung lalu? Tak ada tabung terus nak bersedekah. Kerana apa? Kerana tetekali itu nafsu kita diikat. Ini yang hebat, yang disebut sebagai bulan Ramadan ni satu bulan yang paling mulia. Ibu-ibu, ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua saya nak sebut. Bila mana kita tiap tahun masuk dalam bulan Ramadan, persoalannya bagaimanakah kita nak mengikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa? Kan kita puasa kan? Bagaimana kita tahun ni nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Sebab itu kita kena faham bahawa sesungguhnya kita kena ikut cara Nabi berpuasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa, maka kita kena faham, iaitu Nabi mulakan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersahur. Nanti jangan lupa ya, nak masuk bulan Ramadan, ayah, ibu pakat pukul berapa nak bangun sahur. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Disebut iaitu apa? Makanlah sahur, kerana sesungguhnya dengan sahur itu adalah keberkatan. Disebut sebagai iaitu kelebihan. Dan ingat, nanti bangun sahur, dan barang diingat, sahur bila kita bangun ikut cara Nabi bersahur. Bagaimanakah Nabi bersahur? Nabi bersahur dengan Nabi makan kurma dan air kosong. Dan juga Nabi pernah minum susu dan madu. Agak-agak boleh sahur macam tu. Ingat tahun ni kena ikut cara Nabi tahu puasa. Okey, bangun sahur. Jadi ibu-ibu senang. Nanti sediakan dalam bawah tudung saji tu kurma aja. Bapak datang buka, Assalamualaikum, sahur apa ni? Kurma je. Kan tahun ni kita sahur cara Nabi. Itu Nabi, ini Jawa. Dah boleh nak marah kan? Okey. Makanlah kurma. Itu kan sunnah. Minumlah air kosong, itulah sunnah. Memang kita tahu, kita ni Jawa. Memang Jawa ni kena makan nasi. Maka bagaimana kita nak buat? Maka ketika itu sahur kita pada bulan Ramadan ini, ingat, makanlah nasi dulu. Makan. Makan nasi, sambal petai, udang, makanlah. Nanti tutupnya itu dengan kurma dan air kosong. Ambil sunnah Nabi. Ini sebab itu jangan tinggal sahur. Ini saya nak ajar kisah, iaitu Nabi SAW berpuasa. Dan ingat, sahur itu ada waktunya. Yang dikatakan sahur itu perkara yang pertama, iaitu apa? Waktunya beberapa waktu sebelum waktu subuh. Bukan sahur tu pukul 11 malam. Ibu-ibu cakap, Nas ni, anak-anak bapaknya makan sekali pukul 11 malam. Kenyangkan perut sampai keras, besok jangan menyusahkan aku, kata dia. Tak boleh. Masuk sahur itu waktunya beberapa waktu sebelum waktu subuh. Bangun pukul 11 malam bukan sahur. Pukul 11 malam kalau ikut orang Johor kata faham. Jadi saya nak sebut, tolong jaga tahun ni, mungkin tahun Ramadan kita yang terakhir, ikut sunnah Nabi, ikut cara Nabi. Nabi memulakan puasa dengan bersahur. Sebab itu kalau kita lihat Nabi sahur iaitu beberapa waktu sebelum waktu subuh. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kita kena faham
dalam mana kita iaitu berpuasa, dalam menjalani ibadah puasa, maka janganlah sampai sama sekali kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya? Perkataan yang tidak baik. Contoh-contoh, kalau kita lihat Nabi SAW pernah menyebut dalam hadisnya, bila mana kalian berpuasa, maka janganlah kamu berbuat sia-sia dan membuat perkara-perkara yang boleh, iaitu menghilangkan pahala puasa. Maka yang dikatakan menghilangkan pahala puasa itu, kita menyebut perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan daripada Allah. Cakap benda yang lara, tak ada apa-apa, bual-bual kosong, tak payah, diam. Ya? Dan seterusnya juga, jangan mengumpat, mencela dan menghina. Bulan Ramadan, stop. Ya? Tahu tak mengumpat? Tahu mengumpat tu kan? Orang Islam ni kalau mengumpat hebat sebenarnya. Nampak orang yang diumpat dia, kau tahu tak tu? Iya ke? Astagfirullah, subhanallah. Macam tu kali, la ilaha illallah. Tak sangka aku, la ilaha illallah macam tu. Subhanallah. Mengumpat sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Pengumpat yang soleh dan solehah namanya. Bulan Ramadan, zip mulut, jangan mengumpat. Ya? Ini ikut cara Nabi ni. Kita tak tahu kita akhir ke tak akhir tahun ni. Maknanya ingat, jangan bercakap benda-benda yang sia-sia, jangan mengumpat, menista. Oh, bulan Ramadan tak boleh cakap, tunjuk bolehlah, tunjuk. Orang tu lalu itu pun sama. Okey? Dan seterusnya juga, perkara yang sia-sia iaitu apa? Disebut juga bila mana kita berpuasa, maka janganlah sekali-kali dalam tahun ini kita mengidamkan makanan-makanan. Faham tak ibu? Mengidamkan makanan ni, tolong jaga. Ini kadang-kadang saya tengok orang-orang pencen. Bila mana dia dah pencen, pagi-pagi pukul 10 dia tengok TV. Dekat TV dia ada kuali-kuali Ramadan. Contoh, dia pun tengok lah asam pedas babe. Maknya sini duduk, maknya asam pedas ni awak pandai buat tak? Pandai. Minumnya apa? Tunggu ni mesti air cincau. Ya Allah, air cincau tu dah cincau. Bandung cincau babe. Sedap tu. Pukul 10 pagi dah mengidamkan makanan. Ada buat tak? Ada. Kau janganlah ngaku uji, cakaplah tak ada. Ya. Faham tak maksudnya? Itu tak boleh. Sebab itu boleh, iaitu mengurangkan pahala puasa. Okey? Tahun ni dah tak payah, diam-diam. Bukan diam-diam terus tak boleh cakap. Ni sampai petang, paknya nak masak apa? Puasa. Yang nak beli apa? Puasa. Bolehlah kalau dah pukul 4, pukul 5. Maknanya saya nak sebut di sini, pagi-pagi dah. Dan akhirnya nanti berlaku apa? Bukannya berpuasa itu untuk merasai, iaitu kesusahan orang lain, untuk rasa perintah Allah Ta'ala, tetapi berdendam dengan makanan. Betul tak? Bila mana sampai petang je dah dalam plan. Air tahu, air cincau, air apa? Air lai cikang, makan terubuk bakar. Apa? Itu bapak dia, belum masuk mak dia, belum masuk anak dia, belum cucu pun sama. Maknanya kerana apa jadi hal yang demikian? Sebab kita dah membuat satu kesilapan, kita mengidam-idamkan makanan. Okey? Itu perkara yang keberapa? Perkara yang ketiga. Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi dan saya aman dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Perkataan kita untuk minggu ini adalah perkataan yang kita ambil daripada bacaan doa untuk kedua ibu bapa kita. Bacaannya adalah Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi, perkataan untuk minggu ini adalah dhunubana. Sebut betul-betul ya, dhunubana. Dhunubana ini perkataan dasarnya adalah dhanbi. Huruf dhal, nun dan juga huruf ba. Yang mana membawa maksud dosa. Jadi, bacaan keseluruhannya membawa maksud, Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, dosa-dosa kami dan juga kedua ibu bapa kami, dan rahmatilah mereka seperti mana mereka
mereka menjaga kami dari kecil lagi. Maka sekarang anda sudah pun faham, jadi anda bolehlah berdoa dengan bersungguh-sungguh. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang keempat, ingat di dalam bulan Ramadan ini juga jangan lupa ya, perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah. Sebab itu nanti sampai bulan Ramadan, ayah-ayah beli barang banyak sikit, ikan lebih sikit, apa-apa juga bahan-bahan entah makanan lebih sikit, ibu-ibu masak lebih sikit. Bila mana sampai nanti waktu petang nak berbuka, ibu-ibu bolehlah iaitu apa? Sedekahkan kepada jiran tetangga. Ya. Ini amalan sedekah. Sebab apa? Sedekah yang disebut oleh Nabi SAW iaitu afdalus sedekah sadaqatun fi Ramadan, iaitu sebaik-baik sedekah apabila sedekah itu diberi pada bulan Ramadan. Berilah sedekah. Nanti kalau masak ya, lebih-lebih sikit. Masak ayam kari. Ya. Bila dah masak ayam kari, kan peha ada dua kan? Ya. Jadi nanti nak bagi jiran, ingat yang paling baik bila mana kita masukkan senduk tu dalam kuali ibu, saya ajar ibu dulu. Ya, sendukkan tu, angkat 1, 2 bagi kat jiran. Boleh? Ya. Senduk. Alamak, peha ayam ah. Senduk peha ayam. Dah 2 peha ni, agak-agak nak bagi jiran tak agak-agak? Okey, 1. Ni saya bagi contoh. Yang kedua, dia bagi dia nunggu. Tadi dah 10 tapawai aku beri. Yang balik 3 je. Tu macam mana tu? Jaga baik-baik ya. Ini biasa berlaku kan? Biasa berlaku kan? Lain kali tahun ni jangan pakai tapawai. Pasal orang Melayu ni cukup pantang dengan tapawai. Sensitif betul. Beli polystyrene. Sebab apa? Nanti tapawai aiskrim tu pun tanya. Tapawai kawan yang kawan bagi awak dulu mana? Tapawai aiskrim tu pun nak juga. Faham tak? Jadi bagi pakai polystyrene. Tu yang kedua yang biasa kita lalui. Dan ingat, bersedekah ini juga kalau kita tengok, Nabi SAW sebut, man fattara sa'iman kana mislu ajri min ghairi an yanqus min ajri syai'in. Maka kalau kita beri orang yang berbuka puasa tu untuk berbuka dengan hasil daripada sedekah kita dapat pahalanya tidak kurang walaupun sedikit daripada mana yang mereka itu berpuasa. Kan untuk. Sebab itu saya nak tegaskan di sini, dalam bab amalan sedekah ni tolong jaga baik-baik. Pertama, mesti ikhlas. Yang kedua, mesti iaitu apa? Yang kita nak sedekahkan tu baik. Sebab itu kalau nak bagi jiran, tadi saya ulang balik, ambil sas bagi. Sungguh pun ada 2 peha kat situ. Betul paknya macam mana paknya ni? Dah ada 2, bagi ajalah. Orang lelaki bagi ajalah. Jawab itu sudah lebih. Cari. Kaki tak apa, peha tak boleh. Tak boleh. Ini saya nak sebut. Okey, 1. Ikhlas. Yang ingat, amalan ni kena rasa. Sebab itu nak sedekah, ingat dalam bulan Ramadan satu amalan yang baik. Kita tak tahu tahun depan dapat tak ada lagi sedekah dalam bulan Ramadan. Tahun ni kita buat, iaitu sedekah ni hendaklah cari rasa sedekah. Tahu tak rasa sedekah? Okey, tadi saya nampak tabung. Dah hilang dah tabung. Jadi kalau ada majlis ilmu ni pusing 3 kali. Tabung pusing 3 kali. Bila tabung ni datang, maka kita nak rasa sedekah kan? Cari rasa sedekah dengan not duit kita. Contohnya kita ada RM1, RM5, RM10, RM50, RM100. Mana yang kita rasa? RM1. Betul bukan cakap. Sebab itu dekat masjid-masjid saya tanya, memang paling banyak duit RM1. Sebab apa? Kita ni kalau keluarkan duit RM1 terasa nak sedekah. Kalau RM100 tak rasa. Saya kalau RM100 saya tak rasa. Tapi RM1 yang kita rasa. Maknanya kena rasa dalam ibadah sedekah. Okey? Sebab itu jaga baik-baik. Kita dalam bulan Ramadan, kita tak tahu sama ada tahun depan kita boleh bersedekah ataupun tidak. Tangan inilah yang bersedekah. Tangan inilah besok disaksikan depan Allah Ta'ala. Kita beramal dengan bukan hanya amalan puasa, pada masa juga bersedekah. Dengan itulah mudah-mudahan Allah beri rahmatnya. Dengan rahmatnya mudah-mudahan kita jauh daripada api neraka. Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu jaga baik-baik. Saya nak suruhkan satu je. Nanti dah nak masuk dalam Ramadan ni kan. Masing-masing beli kurma. Masing-masing beli kurma. Kenapa saya cakap masing beli kurma?
Jadi setiap orang beli kurma datang ke masjid. Bila sampai saja dalam masjid, nak balik nanti masing-masing beri, tukar. Bukan tukar tau, sedekah. Saya bagi kat haji, haji bagi kat saya, haji bagi kat haji, haji bagi kat saya. Kita sedekah sekeliling masjid. Maka bila balik nanti, insya-Allah, setiap makanan yang kita makan untuk berbuka puasa, tetekali itulah insya-Allah biiznillah, di situ ada rahmat daripada Allah. Sebab kita bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Okey? Nanti jangan lupa ahli berjawatan tugas masjid buat program sedekah tamar. Beli kurma, sedekah tamar, okey, tukar. Andainya kalau kita bagi kat orang, Ji ambil Ji, sila. Haji pun ambil. Lepas tu Haji tu diam. Ji, yang kau punya tu bagi kat aku lah. Ini sudah rugi bet. Kalau dia ambil, dia diam, tak apalah, biarlah dia. Ya, jangan pula tu bagilah kat aku lek. Oh, tak tahu bab sedekah betul. Jangan. Okey. Ini saya nak sebut. Ini bab berkaitan dengan sedekah. Tolonglah sama-sama kita bersedekah, amalkan hal ini, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Taala. Dan seterusnya juga perkara yang keempat. Perkara yang kelima. Maka dalam bulan Ramadan ni kalau kita lihat, masa waktu kita berpuasa bukan hanya kita bersedekah, tetapi ingat jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Dan ingat, waktu bulan Ramadan ya doa yang tidak tertolak. Waktu disebut oleh Nabi SAW, as-saumun hatta yuftiri, itu iaitu apa? Orang yang berpuasa sehingga mereka itu berbuka, iaitu tidak tertolak doanya. Maka doalah kita. Pertama, doakanlah untuk diri kita. Yang kedua, doakanlah untuk kedua ibu bapa kita. Doakanlah untuk mertua kita. Doakanlah untuk anak-anak kita, anak cucu keturunan kita. Kita kena berdoa kepada Allah, minta doa yang baik-baik. Kerana apa? Kerana inilah waktu mustajab doa. Nampak tak? Ingat ibu, ayah-ayah, tolong jaga. Bulan Ramadan, berdoalah kita. Minta jauh daripada api neraka, masukkan kita dalam syurga. Allah terima amalan-amalan kita. Dan jangan sampai kita tinggalkan doa. Kerana kalau kita tinggalkan doa, bimbang-bimbang kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu nanti kalau kita lihat dalam bulan Ramadan kan, nanti kan ada satu doa yang dibacakan oleh imam. Selalu kita dengar doa ni, iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Betul? Sebab itu doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya orang yang nak mengejar, iaitu apa? Malam-malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan bincangkan hal ini. Okey. Dan ingat, iaitu perkara yang kelima, jangan kita tinggal doa. Dan seterusnya juga, bila mana kita nak ikut Nabi SAW itu berpuasa, cara Nabi berpuasa pada perkara yang akhirnya, iaitu apa? Iaitu jangan lupa Nabi SAW berpuasa dengan Nabi menyegerakan berbuka. Okey, tadi kita dah sahur dah, kita dah buat amalan sedekah, kita dah tak bercakap perkara-perkara yang buruk, kita dah berdoa, maka akhirnya nanti salah satu daripada sunnah Nabi pada tahun ni kita kena buat, menyegerakan berbuka. Segerakan berbuka tu maknanya bukan lepas asar kau buka. Tak, maknanya tunggu, kita kena tunggu waktu berbuka. Jangan pula duduk rehat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan dah. Buka. Anak-anak buka. Isteri buka. Ayah kemudian sikit. Sebab apa? Maklumlah ayah ni kalau ni setakat pukul 8 okey lagi ni. Tak boleh. Maknanya kena segerakan waktu berbuka. Sebab Nabi SAW sebut, orang yang terbaik di kalangan kamu ialah apabila mereka itu menyegerakan berbuka. Dan ingat ibu sekalian, bahawa Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita berbuka dengan tamar dan air kosong. Dan tahun ini jugalah, kita tak tahu tahun ini tahun terakhir bagi kita ataupun tidak. Kalau tahun ini tahun terakhir bagi kita, ikutlah sunnah Nabi, iaitu makan waktu berbuka itu dengan tamar dan air kosong. Makna mula makan tamar dulu, baru minum air kosong. Dan Nabi SAW kalau kita lihat, Nabi makan rutab. Rutab ni iaitu tamar yang kalau kita makan kat Mekah tu yang keras sikit, yang rasa macam ciku tu kan. Bila mana tak ada, Nabi makan korma, iaitu yang keras tu sikit. Lepas tu Nabi SAW minum air kosong. Dan setelah itulah maka Nabi SAW pun
angkat takbir solat, dan lepas saja solat Nabi SAW menyambung semula makan. Nampak tak? Atau ni kita ubah, masuk saja maghrib buka, tamar dan air kosong, kuih sampret, kuih lapis, kuih apa, tolak dulu. Makan kurma. Lepas saja solat maghrib, duduk, selak tangan, makan betul-betul. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ibu-ibu kuih-kuih tepi dulu, kan? Tapi kalau kita lihat, kalau kita tak faham benda ni, akhirnya kita berbuka bagaimana? Kita buka sekarang ni makan mana? Kan? Nasi asam pedas, kuih bangkit, kuih sampret, kuih lapis, air cikang, air apa semua? Air apa? Air kelapa, air tebu, semua ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftatu birahmatika ya arhamar rahimin. Belasah cukup-cukup. Kemudian apa jadi? Dah bersandar. Afsal ya, keras put. Solat. Nanti. Pukas. Solat juga. Bila sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Agak-agak macam mana? Nak telan batal, nak pu gitu, orang lain muntah pula lah. Macam mana agak-agak? Dah. Inilah masalah kita. Betul tak? Atau ni ubah. Kan? Inilah masalah kita. Betul tak? Atau ni ubah. Kan? Taklah macam selalu buka-buka makan asam pedas dulu. Tak. Makan tamar, minum air kosong, lepas tu solat. Lepas solat, duduk rehat, nak tunggu solat Isyak. Okey? Ini dia. Sebab itu saya nak seru pada diri saya sekalian, kita kena jaga ya. Kena jaga perkara yang pertama dalam Ramadan. Tahun ni kita buat puasa cara Nabi, mulakan dengan sahur. Dan ingat, perkara yang kedua, bila masuk saja pada hari Ramadan, kita dilarang, iaitu apa? Ditegah untuk mengidamkan makanan, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan doa. Dan ingat, buka puasa ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyegerakan berbuka. Ibu-ibu, ayah, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itu yang saya sebut perkara yang kedua, bab berkaitan dengan puasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang ketiga saya nak sebut di sini, iaitu apa yang perlu kita lakukan, khususnya ibadah pada waktu malam bulan Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan? Maknanya, perkara yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni sannantu lil muslimina qiyamahu, iaitu aku telah mensunnahkan kaum muslimin untuk salat malam di dalamnya. Maknanya Nabi hidangkan kita dengan satu ibadah yang ditambah kepada kita, iaitu disebut ibadah solat sunat tarawih. Betul ya? Kan? Baik. Saya nak terangkanlah di sini ya. Bila masuk saja bab solat sunat tarawih ini, kita kena faham, tarawih itu berasal daripada perkataan iaitu berehat-rehat, bersenang-senang. Dan bila masuk saja bulan Ramadan, biasa ramai orang gaduh. 8 ke 20? Yang tak pernah digaduh 36. Sebab tak berani semua kan? 8 ke 20. Tahun ni jaga baik-baik tahu. Ini mungkin Ramadan terakhir. Tahun ni jangan gaduh. Siapa nak buat 8, buatlah. Siapa nak buat 20 pun buat. Yang salah kalau tak buat. Yang kita boleh gaduh tu kalau tak buat. Buat, jangan tak buat. Dan barang diingat, solat ini cukup mudah, cukup ringan. Nak buat 8, nak buat 20, yang penting kesempurnaan dia. Okey? Kesempurnaan.
Tapi kalau kita tak faham kesempurnaan dalam solat tarawih ini, maka kita akan jadi orang yang rugi. Okey? Baik. Bagaimana yang dikatakan kaedah solat tarawih? Pertama, solat tarawih ini bertenang-tenang. Janganlah imam, ya. Imam, saya pernah pergi satu tempat. Solat tarawih 20 rakaat campur witir 23, betul? 37 minit selesai. Betul? Betul ni. Tapi saya tak nak sebutlah masjid dia. Ya? Tengok dia angkat takbir tu, Allahu Akbar. Sedut nafas, Fatihah satu nafas. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah satu nafas. 37 minit, 23 rakaat selesai. Bila beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum semua macam ni. Kita nak cepat habis ke nak cari kesempurnaan? Kan solat itu bertenang-tenang. Betul Oh, salah ya. Hari ketiga tukarlah imam sebab orang-orang tua dah komplain. Tak boleh ikut imam ni. Ya Allah, punyalah laju, tercabut lutut kawan. Maka tukar imam. Imam cikgu agama pencen pula. Baca seketul-seketul. 1 jam lebih baru settle ni. 1 jam lebih baru selesai solat tarawih. Baru kita nampak tetekali itulah bila diberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah semua geli kepala. Maka imam itu dibantah, nak imam yang asal tu, sebab nak cepat habis dia pasal. Nampak tak konsep? Tenang-tenang je. Betul. Lepas solat kita tengok Nabi, ya, kita tengok para sahabat. Lepas 2 rakaat berhenti, lepas 4 rakaat berhenti, rehat. 2 rakaat berhentilah, okey. 4 rakaat lah berhenti, rehat. Siapa-siapa nak masuk bilik air sila kejap, kita bagi 5 minit rehat. Kan bagus? Betul tak? Sambung semula, Allahu Akbar. Nampak? Kan bagus? Ya Allah, yang bagi mereka yang all timer, otai, atau disebut remaja lanjut usia. Ya. Okey? Tak mampu nak berdiri, solat duduk. Kan? Dengan syarat tak mampu nak berdiri. Solat sunat kan boleh duduk. Jangan pula kat sini nanti imam dengan makmum semua duduk. Wah, tak, maknanya yang tak mampu boleh duduk. Duduklah solat, duduk. Boleh tak? Kat sini boleh? Kata Pak saya tak boleh. Kalau solat duduk habis di nista, bukan dihina tau. Di nista oleh kang. Ini nak solat ke nak duduk ni? Kerana duduk baliklah, ini tak ada kerja lain, nak tunggu moreh dah ni. Orang duduk tu nak tunggu moreh. Faham tak maksudnya? Jadi saya nak cadangkanlah, selalu orang tua, orang bukan orang tua, orang remaja lanjut usia. Dia kata, Ustaz, saya ni biasanya orang otai-otai ni kena duduk kat belakang Ustaz. Maklumlah dah tak boleh berdiri. Nanti kalau masjid ambil 3 saf yang pertama tu taruh kursi. Yang kedua, saf kedua pun taruh kursi. Jadi siapa-siapa yang duduk boleh dapat juga saf depan. Bagilah seat kat depan tu juga. Bagilah. Okey. Kena bersantai-santai. Tahun ni kena rehat-rehat solat. Jangan kalang kabut. Okey. Itu kedua. Yang ketiga saya nak sebut lagi. Imam. Salah satu daripada imam, dia kena rahmati, iaitu apa? Makmum. Tahu tak rahmati makmum? Maknanya dia kena tengok makmum dia. Orang tua-tua ke orang angkat besi dia. Kalau tua-tua, imam baca pendek-pendek cukup, mam. Cukup. Cakap imam, Assalamualaikum. Imam kena tanya, malam ni saya nak baca 1 juzuk misalnya. Ada bantahan, pakcik kalau saya bantah kaki sakit, maka tetekali itu bacalah yang pendek. Kalau masjid itu tidak makruf ataupun tidak biasa baca surah yang panjang-panjang. Tapi kalau kita dah tahu masjid tu memang dia baca 1 juzuk, kita nak datang juga, baguslah.
tak ada masalah. Imam Tapi imam ni saya selalu kesian kat imam. Imam ni selalu jadi manusia yang disalahkan. Mana imam Mana imam? Imam baca pendek salah. Baca panjang pun salah. Katakan dia baca surah Baqarah, tersilap pula. Imam silap biasa. Kita pun silap, imam silap biasa. Lah tergagak-gagak baca. Apa kata makmum? Sudahlah mam, baca surah pendek-pendek sudah. Kalau dah tak hafal tu buat cara tak hafal lah. Tengah solat ni boleh. Alah mam, jangan ketawa macam pernah buat je. Agak. Alah mam, baca surah pendek-pendek mam sudah. Belagak pula imam ni baca panjang-panjang. Astagfirullahalazim. Jadi imam biasa dia rahmati makmum. Ingat solat ni bawa anak-anak ke masjid. Ini solat sunat tarawih. Kita boleh masuk ke masjid solat sunat tarawih. Kenapa? Kita bawa anak-anak. Dulu kita, bapa kita bawa kita. Waktu kita kanak-kanak, betul? Masukkan ke masjid. Oh tak boleh lah Ustaz. Anak saya, ya Allah, pucuk dah hyperaktif. Panjat sana, robohkan tikar, pecahkan gelas. Itu standard lah, itu budak-budak. Yang tak standard kalau orang tua buat macam tu. Tak apa, biar budak-budak ni kenal kat masjid. Biar solat sunat tarawih. Ajarkan dia solat sunat tarawih. Sunat tarawih ni kena ajar tau. Nanti kita berselawat ni, akhirnya anak-anak kita tak dapat tahu apa yang dikatakan selawat tu. Macam anak saya dulu waktu kecil-kecil, bila kita ajak dia datang solat sunat tarawih, kan waktu itu kan bila disebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi kan. Bila dekat depan betul sallallahu wasallam alaihi, kat dua sallallahu wasallam alaihi, dekat belakang soleh. Dah anak kita balik, ya, orang solat sunat tarawih tu soleh. Memanglah soleh. Patutlah ya. Lepas solat tu soleh. Rupa sallallahu wasallam alaihi. Nampak tak? Jadi ajar anak kita. Ya? Ajar. Okey. Baik. Ini solat sunat tarawih. Tolong buat terbuat sebab itu disebut ibadah malam. Dan seterusnya juga apa yang perlu kita lakukan lagi? Bukan hanya iaitu Ramadan yang kita nak buat ni iaitu untuk solat sunat tarawih, tetapi kita dihidangkan juga dengan apa? Dengan Al-Quran. Iaitu tadarus Al-Quran, bacalah ke Al-Quran ibu, ya. Bawa anak-anak baca Al-Quran. Datang. Sini ada tadarus Al-Quran tak? Ada ya? Alhamdulillah. Dan saya melihat biasanya tadarus ni hanya ada pada bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan dia tak ada tadarus lagi dah. Katakan lepas bulan Syawal marilah kita buat tadarus Al-Quran. Kau biar betul. Tak sabar sangat tunggu Ramadan. Ajak tadarus Al-Quran, bawa tadarus Al-Quran tu, dan saya nak cadangkan tahun ini. Lain kali kalau tadarus Al-Quran jangan pilih grup. Jangan pilih grup. Grup yang pandai ambil grup yang kurang pandai. Ambil grup yang tak pandai tu, yang kurang pandai, ambil grup yang tak pandai, duduk sekali baca. Jangan yang pandai-pandai, yang kurang sikit kurang, yang tak tahu-tahu, yang tak tahu langsung duduk je. Tak campurkan. Habis macam Ustaz, macam mana nak khatam ni? Tak boleh khatam macam mana? Khatam tu bukan mestinya 27 Ramadan. Mungkin 3 tahun akan datang baru khatam. Akhirnya semua boleh baca Al-Quran. Ini kadang-kadang dipinggirkan. Betul tak? Yang ini grup yang pandai, wah laju baca. Yang tak apa-apa pandai dah mengeja. Yang tak pandai duduk aja, bila juga aku nak baca Quran. Ya. Ini apa ni? Bismillah lah. Payah benar. Kena marah lagi. Pimpin saudara kita yang tak pandai baca Al-Quran. Pimpin anak-anak kita yang tak pandai baca Al-Quran. Nanti insya-Allah keberkatan Ramadan ini, maka sesungguhnya kita akan Allah bukakan pintu hati untuk boleh kita dapat membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dan ingat pada tahun ini jugalah kita bertadarus Al-Quran dengan apa? Dengan baca Al-Quran dan makna-maknanya sekali.